Pada pukul 6 pagi 18 Jun 2019, satu kes jenayah telah menggegarkan Bandar Muar. Daerah yang terkenal dengan kelapanya yang damai itu tiba-tiba gempar apabila Pak Cik Bakar, seorang jiran yang rapat, terkejut mendapati pagar rumah jirannya, Pak Cik Hamid, hanya dirapatkan, manakala pintu utamanya pula dikunci dari luar dengan mangga yang asing. Keadaan terasa sangat ganjil dan menyeramkan. Tiada salakan anjing, tiada suara gelak tawa, hanya bau hanyir yang sejuk, seolah-olah memberi petanda sebuah tragedi bakal terbongkar. Mengesyaki sesuatu yang tidak kena, Pak Cik Bakar segera menghubungi balai polis berdekatan. Hanya beberapa menit kemudian, anggota polis dan penduduk kampung sudah sesak di hadapan rumah banglo 3 tingkat itu. Apabila pintu berjaya dipecahkan, apa yang terpapar di sebalik dinding yang senyap itu adalah satu pemandangan yang tidak pernah sesiapa bayangkan. Seluruh keluarga Pak Cik Hamid, 5 nyawa kesemuanya, terbaring tidak bernyawa di dalam bilik masing-masing. Mayat pasangan suami istri itu ditemui berlumuran darah di tingkat bawah, manakala dinding dipenuhi percikan darah seakan menjadi bukti serangan ganas pada tengah malam. Apa yang membuatkan semua orang meremang adalah semua harta benda masih utuh, tingkap terkunci rapat, dan tiada sebarang tanda rumah dipecah masuk. Jadi, siapa pelakunya? Dan mengapa di daerah yang aman ini wujud satu rancangan pembunuhan yang dirancang begitu teliti? Orang ramai mula berbisik-bisik. Adakah semuanya bermula daripada hubungan cinta yang terlarang dengan seorang pelayan kelab malam? Daripada kata-kata penghinaan seperti pilih dia atau keluarga ini? Dalam penceritaan hari ini, saya akan membongkar segalanya. Daripada kesan kasut yang dipenuhi lumpur selut di anjung rumah, panggilan telefon daripada SIM pakai buang pada tengah malam, sehinggalah saat dalang utama menangis teresa-esa sambil menundukkan kepala di hadapan mahkamah. Dengarlah, sehingga ke penghujungnya, kerana kebenaran ini bukan sahaja mengerikan, tetapi juga akan mempersoalkan sempadan tipis antara cinta, benci, dan jenayah. Selepas panggilan cemas daripada Pak Cik Bakar, tidak sampai 30 minit, polis tempatan, Jabatan Siasatan Jenayah dan pasukan forensik telah tiba di hadapan rumah banglo 3 tingkat itu yang dahulunya menjadi kebanggaan Pak Cik Hamid di daerah ini. Mangga yang asing itu dipotong menggunakan pemotong bolt, dan pintu kayu itu terbuka, mendedahkan ruang yang sunyi sepi, sehingga menyesakkan nafas. Bau hanyir darah terus menusuk hidung mereka yang pertama melangkah masuk. Pak Cik Bakar, yang sudah berusia lebih 70 tahun, tidak pernah menyaksikan pemandangan sebegini, hanya berdiri kaku di anjung rumah. Tangannya menggigil, matanya tidak berani memandang lurus ke dalam. Di tingkat bawah, mayat Pak Cik Hamid dan istrinya, Mak Cik Salmah, terbaring tidak jauh antara satu sama lain. Di atas lantai mozaik, darah sudah kering membentuk tompokan, memaparkan kesan but pasukan perubatan bercampur dengan kesan tapak kaki seseorang yang melarikan diri sebelum itu. Jam bandul di dinding pecah. Bandulnya berhenti tepat pada pukul 2.31 pagi, seolah-olah ia secara tidak sengaja merakam detik tragedi yang menimpa keluarga ini. Naik ke tingkat 1, polis melihat Atuk Kasim, bapa Pak Cik Hamid yang sudah uzur berusia hampir 90 tahun, masih terbaring di atas katil kayunya, selimut menutupi separuh dadanya. Tangannya masih erat menggenggam seutas tasbih, kelopak matanya tertutup rapat, seolah-olah baru sahaja selesai mengucap kalimat terakhir. Ramai pegawai penyiasat yang melihat keadaan itu tertanya-tanya, adakah orang tua ini mendengar sebarang bunyi bising? Adakah dia faham apa yang berlaku kepada anak cucunya? Dan rasa tidak berdaya itu mungkin akan menghantui mereka untuk masa yang lama.
Tingkat paling atas adalah tingkat 2, di mana mayat Faiz dan Imran, 2 anak lelaki mereka, ditemui. Bilik tidur mereka berselera. Sehelai selimut terjatuh separuh di muka pintu. Kesan darah yang diseret menunjukkan sekurang-kurangnya seorang daripada mereka cuba merangkak ke pintu sebelum menghembuskan nafas terakhir. Perincian ini membuatkan ketua pasukan forensik terdiam kerana ia menunjukkan tahap putus asa yang tertinggi. Walaupun hanya tinggal sisa nafas, mangsa masih percaya dia boleh selamat jika sempat merangkak keluar untuk meminta tolong, tetapi semuanya sudah terlambat. Perkara paling aneh ialah semua barang berharga seperti wang tunai, televisyen, telefon bimbit dan motosikal masih utuh. Peti besi langsung tidak disentuh. Tingkap dan pintu belakang mempunyai jeriji besi yang kukuh. Tiada tanda dipecah masuk. Pembunuh telah masuk dan keluar melalui pintu utama. Kemudian menguncinya dari luar, seolah-olah ingin menambahkan lagi trauma kepada sesiapa yang masih hidup. Tetapi, apa yang memberi harapan kepada pasukan penyiasat adalah satu kesan kasut sukan. Ia tertera dengan jelas di atas anjung yang kering, masih dipenuhi lumpur selut, sejenis lumpur yang biasa ditemui di tebing sungai di Muar. Kesan itu bukan milik mana-mana ahli keluarga, dan ia menjadi petunjuk pertama yang membawa segala syakwa sangka ke arah yang berbeda. Ini bukan sekadar kes bunuh dan rompak. Ini adalah satu rancangan yang diperhitungkan, disediakan, dan dalangnya berkemungkinan besar adalah seseorang yang sangat rapat dan kenal dengan keluarga ini. Penduduk kampung mula berbisik, siapa yang cukup kejam untuk melakukan perbuatan ini? Adakah kerana wang atau kerana dendam yang sudah lama terpendam? Manakala para penyiasat, mereka diam-diam bertanya pada diri sendiri, adakah mangsa melawan dengan lemah karena mereka tidak menyangka orang yang datang untuk membunuh mereka adalah orang yang pernah tersenyum mesra dengan mereka? Sehingga ke hari ini, tempat kejadian itu masih menjadi igawan ngeri bagi siapa sahaja yang pernah melangkah melepasi ambang pintu yang sunyi itu. Sesiapa yang pernah melalui lorong kecil menuju ke rumah Pak Cik Hamid dan Mak Cik Salma pasti akan bersetuju bahawa keluarga itu pernah menjadi kebanggaan kampung kecil tersebut. Mereka tidaklah kaya raya, tetapi dihormati semua kerana budi bahasa dan adab yang dijaga oleh mereka selama berpuluh-puluh tahun. Pak Cik Hamid yang berusia lebih 60 tahun merupakan seorang pemborong kelapa yang terkenal. Sepanjang hidupnya, dia hanya tahu bekerja keras dengan ladang kelapanya, berulang-alik dengan sampan menyusuri sungai untuk mengumpul buah kelapa bagi dihantar kepada pemborong di Kuala Lumpur. Sesiapa yang memerlukan pinjaman, dia tidak pernah berkira. Dia percaya dalam perniagaan, perkara paling penting adalah kepercayaan. Jadi, dia jarang sekali meninggikan suara atau menindas sesiapa. Mak Cik Salma, isterinya, adalah seorang pesara guru. Dia sangat baik hati. Kanak-kanak di kampung kadang-kadang datang meminjam buku atau bertanya tentang kerja sekolah. Dia akan mengajar mereka dengan sabar. Anak-anak muridnya yang lama masih sering datang menziarah membawa buah tangan. Ada yang sudah bekerja jauh pun masih menelefon untuk bertanya khabar cikgu lamanya. Ramai yang bercerita, setiap malam Mak Cik Salmah akan berzikir sebelum tidur, mendoakan agar keluarganya sentiasa aman dan anak cucunya sehat sejahtera. Atuk Kasim, bapa Pak Cik Hamid, sudah sangat tua, tetapi masih gemar duduk di anjung rumah sambil mengira butir tasbih kayunya. Semasa masih sehat, dia sering bergurau, kalau ada apa-apa yang buruk berlaku pada rumah ni, agaknya itu balasan Tuhan. Siapa sangka gurauan itu akhirnya menjadi igawan paling berat bagi mereka yang masih hidup. Dua anak lelaki mereka,
Faiz dan Imran yang sulung baru tamat pengajian di kolej, manakala yang bongsu masih di tingkatan 5. Jiran-jiran sering mendengar bunyi piano dan gitar dari bilik di tingkat atas. Impian mereka sederhana sahaja. Faiz ingin menyambung perniagaan ayahnya dan meluaskan gudang kelapa, manakala Imran hanya berharap dapat melanjutkan pelajaran ke universiti di bandar besar untuk melihat dunia. Orang ramai bertambah pilu apabila mengetahui keluarga ini tidak mempunyai musuh yang nyata. Semua orang tertanya-tanya, sebuah keluarga yang hidup baik begini, siapa yang tergamak melakukannya? Tetapi kemudian, kisah tentang Hafiz bin Hamid, anak sulung yang bekerja di Kuala Lumpur dan satu-satunya yang terselamat, mula menjadi bualan. Hafiz menyayangi ibu bapanya, tetapi juga seorang yang degil. Apabila dia menjalinkan hubungan dengan Aina Sofia, seorang gadis pelayan lounge di Kuala Lumpur, seluruh keluarga menentang sekeras-kerasnya. Pak Cik Hamid begitu marah sehingga berkata terus terang, keluarga kita berniaga cara baik, tak akan terima perempuan kotor macam tu. Kata-kata itu ibarat pisau yang menikam terus ke dalam harga diri seorang gadis yang sudah biasa bergelumang dalam dunia yang kompleks. Orang bercerita, Aina menangis, Hafiz mengugut untuk lari dari rumah, tetapi kemudian keadaan seolah-olah reda. Siapa sangka, daripada keretakan hubungan itulah, tragedi mula membara. Semakin mendalam siasatan, para penyiasat semakin nampak kerapuhan psikologi sebuah keluarga tradisional yang menyayangi anak, tetapi juga penuh dengan prasangka. Mereka tidak tahu bahwa larangan yang keras dan penghinaan yang berat terhadap seorang anak lelaki yang sedang mabuk cinta hanya akan menolak keadaan ke arah yang lebih ekstrim. Dan bagi Aina Sofia, gadis muda yang pernah berbangga bahwa dia akan diterima, setiap sindiran itu tidak ubah seperti merobek maruahnya yang sudah rapuh. Apabila seseorang merasa dihina dan dipandang rendah, dendam akan membesar secara senyap. Tiada siapa yang percaya hanya kerana satu ayat, pilih dia atau keluarga ini, sebuah keluarga terpaksa membayar dengan darah. Tetapi itulah hakikatnya. Tragedi kadang-kadang tidak datang daripada orang yang tidak dikenali, tetapi bermula daripada kata-kata kesat yang kita lemparkan semasa marah dan tidak sempat kita tarik kembali. Semasa mereka masih hidup, rumah Pak Cik Hamid adalah tempat yang semua orang percaya akan sentiasa aman dan bahagia. Apabila mereka terbaring kaku, rumah itu pula menjadi tempat kejadian yang dingin, terpahat dalam ingatan seluruh kampung miskin itu, seperti satu soalan yang tiada siapa berani menjawab dengan pasti. Antara cinta dan benci, antara maruah dan kemaafan, apa yang telah kita terlepas pandang sehingga kita sendiri menolak sebuah keluarga bahagia menjadi lautan darah? Apabila berita tentang pembunuhan kejam itu tersebar ke seluruh daerah, Hafiz bin Hamid, anak sulung Pak Cik Hamid dan Mak Cik Salmah, sedang bekerja shift malam di Kuala Lumpur. Hanya satu panggilan telefon pada waktu subuh telah meruntuhkan seluruh dunianya. Keluarga kau semua dah tak ada. Suara jirannya di hujung talian kedengaran tersekat-sekat kerana sebak. Hafiz pulang menunggang motosikal sejauh 90 kilometer dengan tangan yang tidak henti-henti menggigil kesejukan. Ada saksi yang menceritakan, sebaik sahaja tiba di simpang lorong rumahnya, dia terus rebah melutut, menangis sehingga kering air mata. Tetapi di sebalik tangisan itu, polis dengan cepat memahami bahwa satu-satunya yang terselamat ini juga memegang kunci kepada segala persoalan yang belum terjawab. Di hadapan pegawai penyiasat, Hafiz memberi keterangan dalam keadaan sebak. Keluarga saya hidup baik, ayah saya tak buat kerja kotor, kami tak ada musuh. Semua siasatan yang menjurus kepada hutang, perniagaan, atau persaingan dagang menemui jalan buntu.
Tiada tanda-tanda sesiapa melakukan jenayah itu untuk merompak. Jadi, di mana punca sebenarnya? Pasukan penyiasat terpaksa mendalami hubungan peribadi Hafiz, lebih-lebih lagi apabila jiran-jiran semua tahu bahawa beberapa bulan sebelumnya, dialah yang telah menyebabkan keluarganya bergola kerana hubungan cintanya dengan Aina Sofia, seorang pelayan lounge di Kuala Lumpur. Hafiz mengenali Aina pada satu malam ketika rakan-rakannya mengajaknya keluar untuk menghilangkan tekanan. Aina 3 tahun lebih muda daripadanya, mempunyai gabungan kelembutan dan kekuatan yang membuatkan seorang jejaka dari kampung yang sedang bergelut di bandar besar itu terus jatuh hati. Pada mulanya, hubungan mereka indah. Dia membawa Aina pulang untuk diperkenalkan kepada ibu bapanya, berharap semua orang akan menerimanya seperti ahli keluarga sendiri, tetapi realitanya tidak begitu. Pak Cik Hamid terus naik angin sebaik haja pertama kali bertemu Aina apabila mendengar daripada kenalan bahawa gadis itu bekerja di lounge. Budak-budak macam tu rumit. Semasa makan malam keluarga, kata-kata yang dilontarkan seolah-olah selamba itu terasa seperti menikam. Keluarga kita buat kerja baik-baik, tak akan terima menantu yang kerja di tempat macam tu. Sama ada dia atau rumah ni, kau pilih sendiri. Hafiz ketika itu hanya mampu melawan dengan lemah, manakala Aina menutup muka dan berlari keluar menaiki teksi pulang ke Kuala Lumpur, matanya bengkak dan merah. Beberapa hari kemudian, suasana keluarga menjadi dingin seperti ais. Pak Cik Hamid melarangnya keluar, manakala Makcik Salmah merayu agar anaknya tidak lagi berhubung dengan Aina. Tetapi Hafiz masih berjumpa secara senyap-senyap, sebahagiannya kerana sayang, sebahagian lagi kerana rasa bersalah kerana membiarkan kekasihnya dihina di dalam rumahnya sendiri. Ramai pegawai penyiasat mengeluh panjang selepas mendengar bahagian ini. Tragedi keluarga ini sebenarnya tidak bermula dengan pisau atau parang, tetapi dengan beberapa perkataan yang menyakitkan. Bagi Hafiz, ia hanyalah konflik generasi. Ibu bapanya terlalu tegas, manakala dia terlalu lemah untuk membela orang yang dicintainya. Tetapi bagi Aina, penghinaan itu meresap ke dalam harga dirinya yang rapuh. Dia pernah memberitahu rakannya, "Aku tak akan melutut depan keluarga tu. Sama ada aku masuk dengan kepala tegak atau aku hancurkan mereka." Hafiz tidak tahu, semasa dia masih berbelah bahagi antara taat dan cinta, di dalam hati Aina, benih racun telah tumbuh menjadi satu rancangan gila, hanya menunggu masa untuk meletus. Satu panggilan telpon dari SIM pakai buang, beberapa upahan untuk menakut-nakutkan keluarga agar menerimanya. Tetapi, apa yang dipanggil menakut-nakutkan itu akhirnya bertukar menjadi pembunuhan tanpa jalan pulang. Kemudian, ada yang bertanya kepada Hafiz, "Pernah tak kau fikir, kalaulah hari itu kau cukup tegas, cukup bijak, mungkin semuanya akan berbeza?" Hafiz hanya diam, matanya kosong memandang ke arah bumbung rumah lamanya yang kini hanya tinggal abu. Itulah tragedi seorang yang terselamat. Jasadnya masih hidup, tetapi sepanjang sisa hidupnya, dia akan terpenjara dalam soalan kalaulah. Apabila pintu rumah yang sunyi itu ditutup, pasukan penyiasat tahu dengan jelas bahawa setiap tumpukan darah, setiap kesan kasut yang tertinggal adalah satu-satunya benang merah yang boleh membawa mereka kepada penjenayah. Kamera litar tertutup di kampung itu tidak banyak. Daerah itu sememangnya aman, jarang ada yang terfikir untuk memasang kamera di merata tempat seperti di bandar. Nasib baik, sebuah rumah penduduk yang terletak 50 meter dari situ mempunyai sebuah kamera lama yang pada malam itu merakam bayangan 3 orang yang mencurigakan di lorong kecil pada lebih kurang pukul 2 pagi. Mereka berpakaian gelap, memakai pelitup muka dan bergerak tergesa-gesa ke arah tebing sungai.
Dari situ, satu kesan kasut sukan yang dipenuhi lumpur selut yang khas tercetak di anjung rumah yang kering menjadi petunjuk penting. Pada masa yang sama, pasukan teknikal menyemak data dari menara telekomunikasi di sekitar kawasan itu. Daripada beratus-ratus nomor telepon, mereka tidak lama kemudian memberi tumpuan kepada satu SIM prabayar pakai buang yang diaktifkan hanya beberapa jam sebelum kejadian dan terus hilang likutan sejurus selepas itu. Seorang penyiasat veteran pernah berkata, manusia boleh menipu, tetapi data tidak. Mereka menjejaki panggilan. Dari SIM ini, terdapat satu-satunya panggilan yang dibuat ke nomor telepon tetap Lotus Lounge, sebuah klub malam mewah yang terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur. Dan dengan pahitnya, disitulah tempat Aina Sofia, gadis yang menyimpan dendam kerana dihina oleh keluarga Hafiz, bekerja. Pasukan peninjau secara rahsia mengintip dan mengikuti jadual kerja Aina. Lounge itu masih terang benderang, muzik masih berdentum setiap malam. Tidak ramai yang tahu di sebalik gelas-gelas koktail dan musik yang rancak, satu badai di dalam hati telah dipupuk dari kata-kata penghinaan yang menyakitkan. Di belakang pentas yang gemerlapan, Aina pernah berbisik kepada kawan baiknya, aku cuma nak mereka rasa takut, rasa menyesal sebab pandang rendah pada aku. Tapi aku tak sangka semuanya jadi sejauh ini. Orang-orang yang diupahnya pada mulanya hanya menerima wang untuk menakut-nakutkan. Tetapi apabila sudah memegang pisau, hati manusia berubah. Tindakan melulu bertukar menjadi pertumpahan darah. Seorang pegawai penyiasat yang berpengalaman mengeluh. Jenayah kadang-kadang bermula bukan kerana niat untuk membunuh, tetapi kerana orang tidak takut akan akibat kemarahan. Selepas beberapa hari menjejaki, pasukan petugas dengan kerjasama polis Selangor telah menahan kedua-dua pelaku utama ketika mereka sedang bersembunyi di sebuah kawasan rumah sewa yang kompleks di Shah Alam. Di dalam bilik mereka, sebatang paip besi yang masih mempunyai kesan darah ditemui dan sepasang kasut sukan yang dipenuhi lumpur selut sepadan sepenuhnya dengan kesan di tempat kejadian menjadi bukti hidup yang tidak dapat disangkal. Pada mulanya, mereka berkeras menapikan kesalahan, tetapi di hadapan siri bukti dan soal siasat, mereka terpaksa tunduk mengaku. Kami diupah cuma untuk takut-takutkan, beri amaran je, tak sangka. Kata-kata itu terputus. Seketika, pegawai penyiasat memandang tepat ke mata ketua kumpulan itu dan tiba-tiba paham, apabila kejahatan sudah melampaui batas, segala penyesalan menjadi sia-sia. Mungkin perkara yang paling menghantui bukan sahaja 5 mayat yang terbaring kaku, tetapi bagaimana manusia dengan mudah membiarkan kemarahan bertukar menjadi jenayah, sedangkan sebelum itu semua orang fikir mereka hanya melakukannya untuk melepaskan geram. Satu kesan kasut berlumpur, sesuatu yang sangat biasa bagi daerah yang aman itu, tiba-tiba menjadi bukti yang mendakwa, mempenjarakan seseorang seumur hidup dalam belenggu nurani. Oleh itu, jika ada satu pengajaran yang boleh diambil dari hari-hari menjejaki bukti ini, mungkin ia terletak pada pepatah lama yang ramai orang masih abaikan. Kebencian tidak akan pernah dapat menghapuskan kebencian, hanya kasih sayang yang mampu melakukannya. Tetapi bagaimana untuk menyayangi dengan betul? Bagaimana untuk menjaga satu sama lain agar tidak menanam niat jahat? Itulah perkara yang paling sukar. Pada hari-hari awal, apabila maklumat mengenai seluruh keluarga Pak Cik Hamid dibunuh tersebar ke seluruh daerah, tidak ramai yang menyangka pembunuhnya adalah beberapa lelaki yang tidak mempunyai pertalian darah langsung dengan mangsa. Tetapi itulah hakikatnya. Kadang-kadang orang yang memegang pisau tidak mempunyai dendam. Mereka hanya perlukan beberapa keping wang dan pujukan yang kejam.
Pada akhir bulan Julai, satu pasukan peninjau bersama polis Selangor menyerbu sebuah deretan bilik sewa usang di Shah Alam. Hujan renyai-renyai pada malam itu menyebabkan tanah menjadi becak, mencetak jejak kaki orang yang melarikan diri. Di dalam bilik yang sempit itu, Lan dan Rizal duduk mencangkung di sebelah bungkusan roti dan kotak mie segera yang belum habis dimakan. Apabila lampu suluh dihalalkan ke mata mereka, kedua-duanya kaku seperti tikus yang terperangkap di sudut dinding. Mereka tiada peluang lagi untuk lari. Buktinya sudah terang seperti siang. Sepasang kasut sukan yang dipenuhi lumpur selut tapaknya sepadan setiap milimeter dengan kesan yang ditemui di hadapan rumah Pak Kek Hamid. Sebatang paip besi dengan kesan darah kering dibuang begitu sahaja di bawah katil. Apabila digari, Lan menjerit, "Kami tak berniat nak bunuh sesiapa, kami cuma nak takutkan je." Kata-kata itu kedengaran biasa sehingga tiada maknanya. Kerana menakutkan siapa sehingga 5 orang mati dengan ngeri. Semasa di soal siasat, penyiasat mengambil masa berjam-jam untuk membongkar kebenaran. Lan dan Rizal asalnya bekerja sebagai buruh, ketagih judi dan hidup merempat, sanggup melakukan apa sahaja asalkan ada wang. Mereka menceritakan pada satu malam di Lotus Lounge, seorang gadis yang tidak dikenali, yaitu Aina, telah datang dan berbisik menawarkan untuk mengajar keluarga kekasihnya. Pada mulanya, dia hanya memberi Rp15.000 sebagai wang pendahuluan. Mereka terus bersetuju, niatnya hanya untuk menakut-nakutkan dengan memecahkan beberapa barang agar keluarga itu takut, kemudian mengambil wang dan lari pulang ke kampung. Tetapi apabila arak sudah diminum dan senjata di tangan, nafsu membunuh menjadi semudah mematahkan ranting kering. Pukulan pertama membuka jalan kepada rantaian keganasan yang tidak terkawal. Sehinggalah darah membanjiri lantai mozaik, barulah kumpulan itu panik dan tergesa-gesa mahu mengambil harta benda, tetapi tiba-tiba teringat mereka tidak boleh mengambil apa-apa untuk mengelak daripada ditangkap kerana merompak. Satu logik bodoh dari mereka yang menganggap undang-undang hanyalah sehelai kertas nipis. Ramai yang mendengar kes ini sering menggelengkan kepala, bagaimana boleh membunuh orang hanya kerana beberapa puluh ribu ringgit. Tetapi hakikatnya, kejahatan tidak memerlukan dendam yang mendalam. Ia hanya perlukan satu pintu yang terbuka, sama ada ketamakan, kejahilan, atau sekedar tabiat menggunakan kekerasan. Seorang penyiasat kemudiannya menceritakan, mereka membunuh orang dengan muka selamba seolah-olah sedang mengangkat barang upahan. Mungkin bagi sesetengah orang, darah hanyalah satu barangan untuk ditukar dengan uang membeli arak. Apabila ditangkap, Lan menangis teresak-esak. Dia berkata dia teringat ibunya yang sudah tua, teringat anak kecilnya yang masih menunggu ayah pulang membawa kue. Tetapi semuanya sudah terlambat. Di bawah cahaya lampu lokap, dia menundukkan muka. Hanya kerana tamakkan duit, sekarang anak aku dapat gelaran anak pembunuh. Lebih baik tak ada duit langsung. Daripada penangkapan ini, semua orang dapat melihat dengan jelas satu kebenaran yang menyakitkan. Ada orang yang tidak membenci sesiapa pun, tetapi mereka sanggup menjadi alat kejahatan hanya kerana beberapa keping wang. Selagi ada orang yang menanam benih kebencian, akan sentiasa ada orang yang sanggup menyiramnya dengan darah. Dan dalam kes di Muar ini, apabila orang suruhan ditangkap, semua jejak yang tinggal sudah cukup untuk menutup lingkaran syakwasangka kepada dalang di sebalik tabir. Aina Sofia, gadis yang pernah menangis teresa-esa apabila dihina, kini berdepan dengan hukuman mati apabila kebenaran terbongkar. Tragedi bukan hanya terletak pada orang yang mati. Ia juga terletak pada mereka yang hidup, tetapi dipenjarakan di sebalik tirai besi, membawa gelaran pembunuh upahan yang murah.
Satu nasib yang penuh dosa, satu keluarga yang hancur, beberapa keping wang kotor, dan mimpi ngeri yang akan menghantui mereka di dalam penjara. Itulah harga kebodohan dan ketamakan yang tidak terkawal. Yang membunuh bukan sahaja paip besi atau kasut berlumpur, tetapi juga sikap tidak peduli, kurang pengetahuan, dan mudahnya menjerumuskan diri ke dalam jenayah hanya kerana beberapa ringgit. Pada hari Aina Sofia dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor, cuaca di Muar sangat panas, tetapi seluruh bilik soal siasat terasa sejuk karena pandangan matanya yang tenang, sedikit takut tetapi tidak langsung goyah. Melihat gadis kecil itu dengan rambut diikat kemas dan pakaian yang bersih, tidak ramai yang percaya. Di sebalik penampilan yang rapuh itu, Aina bercakap dengan lancar. Saya kerja shift malam di lounge, tak pernah tinggalkan counter bar, macam mana saya boleh terlibat? Dia memberikan jadual kerjanya, menegaskan ada rakan sekerja yang boleh menjadi saksi sepanjang malam. Malah, dia menunjukkan beberapa gambar swafoto sebagai bukti bahawa dia tidak bersalah. Tetapi penyiasat paham, jenayah yang paling licik sentiasa bersembunyi di sebalik wajah yang naif. Mereka menunjukkan penyata akaun bank yang membuktikan dia pernah memindahkan RM15,000 kepada Rizal, ketua kumpulan yang melakukan serangan. Mereka menemui sejarah sambungan Bluetooth. Telefon Aina pernah dipasangkan dengan telefon yang menggunakan SIM pakai buang itu. Dan yang paling penting, mesej yang telah dipadam berjaya dipulihkan dari telefon LAN. Ingat, ada orang tua dalam rumah, jangan kasar sangat. Pada saat itu, Aina tiba-tiba menundukkan kepala, bahunya terhinjut-hinjut. Segala lapisan solekan, segala penafian yang baru dibinanya runtuh dalam sekelip mata, hanya dengan beberapa helai kertas A4 yang mencetak data siasatan. Setelah 5 jam berdiam diri, Aina menangis. Saya cuma nak mereka takut. Cuma nak mereka jangan pandang rendah pada saya macam sampah lagi. Saya tak berniat nak bunuh mereka. Tetapi air mata itu tidak dapat menyelamatkan sesiapa. Ia hanya mendedahkan luka di hatinya yang dalam, yang telah disembunyikannya dan bertukar menjadi racun tanpa disadari. Dia menceritakan malam ibu bapa Hafiz menghinanya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk harga dirinya yang rapuh. Baginya, lounge itu bukan sekadar tempat kerja. Ia adalah harapan untuk mengubah nasib. Ia adalah tempat di mana dia yakin dia layak untuk dicintai, untuk diterima masuk ke dalam sebuah keluarga yang baik seperti keluarga Hafiz. Tetapi kata-kata seperti pilih dia atau keluarga ini, gelengan kepala yang menghina, telah menolaknya ke jurang kegelapan. Cinta menjadi alasan untuk menjaga maruah, manakala luka hati bertukar menjadi dendam yang buta. Penyiasat paling senior dalam pasukan itu mengeluh panjang selepas menandatangani laporan pengakuan. Perkara yang paling menakutkan bukanlah pisau atau pistol, tetapi harga diri yang terluka. Apabila seseorang tidak lagi percaya mereka dihormati, mereka boleh melakukan apa sahaja untuk membuat orang lain tunduk takut kepada mereka. Sepanjang ceritanya, Aina tidak sekalipun menyebut tentang cinta Hafiz kepadanya. Dia hanya menyebut tentang rasa malu apabila bapa Hafiz memanggilnya perempuan lounge yang tak layak. Dia hanya menyebut, kalaulah hari itu Hafiz tahu membela saya. Kalaulah keluarganya tidak menolak saya seperti barang kotor. Tetapi tiada kalaulah yang dapat menyelamatkan 5 nyawa yang telah hilang, dan tiada maaf yang dapat meredakan luka di dalam hati Aina sendiri, yang akan terpaksa membayar harga dengan hukuman tertinggi. Tragedi Aina bukan hanya sekeping kertas pertuduhan, ia juga satu peringatan yang menyakitkan.
Cinta, jika tidak disertai dengan persefahaman, pendengaran, dan rasa hormat, lambat laun akan bertukar menjadi jurang yang dalam. Dan jurang itu, apabila sudah menyentuh harga diri dan dendam, pertumpahan darah hanyalah soal masa. Dalangnya sudah terdedah. Persoalan yang tinggal hanyalah, adakah ia berbaloi apabila satu saat harga diri dihina ditukar dengan 5 nyawa dan 1 hukuman mati yang menanti? Pada suatu pagi yang panas terik di pertengahan bulan Agustus, Mahkamah Tinggi Muar sesak dengan orang ramai. Penduduk kampung tidak mahu melepaskan peluang menyaksikan perbicaraan kes yang dianggap paling menggemparkan di tanah ini. Di dalam Dewan Mahkamah, bunyi kipas siling yang berkeriut berputar melintasi wajah pucat Hafiz bin Hamid, satu-satunya yang terselamat dalam tragedi besar keluarganya. Di seberangnya, Aina Sofia duduk diam, matanya cekung, seolah-olah sudah kering air mata. 2 rakan subahatnya, Lan dan Rizal, menunduk, tidak berani memandang ke arah kandang tertuduh. Ramai saksi berkata, melihat Aina ketika itu tidak lagi nampak seperti pelayan lounge yang angkuh suatu ketika dahulu. Hanya kelihatan seperti seorang anak kecil yang sesat dan telah menjerumuskan dirinya ke jalan mati. Hakim membacakan kertas pertuduhan. Setiap perkataan seolah-olah mengoyakkan dewan yang sudah sedia berat dengan suasana suram. 5 nyawa terkorban, 1 rancangan yang dibincangkan, wang dipindahkan untuk mengupah orang. Tiada lagi jalan keluar. Lan menundukkan muka dan berkata, satu-satunya ayat, tertuduh mohon kepada mahkamah untuk berjumpa anak kecil sekali lagi, lepas tu mati pun tak apa. Tetapi rayuan itu hanya terbungkus dalam kedinginan undang-undang. Tiada siapa dapat memadamkan kesan darah yang telah ditinggalkannya. Aina cuba berdiri tegak apabila diminta memberi kata-kata terakhir. Suaranya bergetar perlahan. Saya tidak berani minta dibebaskan. Saya hanya minta maaf. Kalaulah saya tahu menahan marah, saya tidak akan mengubah cinta menjadi dendam. Seluruh dewan senyap sunyi. Hafiz bin Hamid berdiri memandang gadis yang pernah dicintainya. Air matanya jatuh, tetapi suaranya tegas. Saya percaya awak dengan sepenuh hati. Saya sangka saya boleh ubah segalanya. Tak sangka saya hanya membantu sebuah tragedi. Sekarang keluarga saya dah tak ada, dan awak pun dah tak ada jalan undur. Kita dah tak ada apa-apa lagi. Majelis Hakim membacakan hukuman. Hukuman mati untuk Aina Sofia atas tuduhan membunuh sebagai dalang utama. Hukuman mati untuk Lan dan Rizal atas tuduhan membunuh sebagai rakan subahat. Seluruh dewan menahan nafas. Seorang ibu kehilangan anak, seorang kekasih kehilangan keluarga, pelaku kehilangan nyawa, hanya tinggal pengakhiran yang pahit untuk semua. Ramai yang pulang dalam diam, tidak lagi berbincang apa-apa. Pegawai kehakiman menutup fail, memandang ke arah perkarangan mahkamah yang panas terik. Semuanya hilang, semua orang rugi, hanya tinggal pengajaran seumur hidup. Ada yang bertanya kepada pegawai penyiasat yang telah mengikuti kes ini selama hampir setengah tahun. Tuan, tak rasa kasihan ke? Budak-budak tu masih muda. Dia hanya menggelengkan kepala, suaranya serak. Kasihan, memang kasihan. Tapi penyesalan yang terlambat tak boleh hidupkan balik 5 nyawa. Harga diri, maruah, dendam. Ia membunuh lebih cepat daripada pisau. Dan bila darah dah tumpah, menangis sampai kering air mata pun sia-sia.
Hari penghakiman bukan sahaja menutup fail kes, ia juga menutup impian untuk mengubah nasib, satu kisah cinta yang tidak kesampaian dan segala kalaulah yang akan dibawa oleh mangsa yang terselamat sehingga ke akhir hayat. Dari rumah yang sunyi sepi di kampung itu, hingga ke kandang tertuduh yang dingin, semua orang dapat melihat dengan jelas perkara yang paling kejam bukanlah kematian, tetapi apabila cinta dipandu oleh dendam, sehingga tiada siapa lagi yang mempunyai jalan untuk kembali. Jika ada satu ayat yang boleh disimpulkan daripada semua ini, mungkin ia terletak pada pandangan mata Hafiz terhadap Aina pada hari itu. Kalau sayang, jagalah. Kalau jaga, janganlah tanam benci, karena sekali ia ditanam, darah akan menjawabnya. Apabila nama Aina Sofia diumumkan sebagai dalang utama, seluruh kampung heboh bergosip. Budak perempuan kelab malam, lambat laun mesti terlibat dengan benda kotor. Tetapi jika kita duduk dan melihat dengan lebih mendalam, kita akan sedar Aina tidak dilahirkan untuk membunuh sesiapa. Dia juga pernah menjadi seorang gadis kecil yang membawa impian untuk diterima masuk ke dalam sebuah keluarga yang baik, untuk dipanggil istri, menantu, dan orang yang dihormati di tengah-tengah kota besar. Semua orang masih ingat dengan jelas kata-kata Pak Cihamid. Keluarga kita buat kerja baik-baik, tak akan terima menantu yang kerja di tempat rumit macam tu, sama ada dia atau rumah ni. Kata-kata itu mungkin hanya luahan seorang bapa yang marah untuk melindungi adat keluarga. Tetapi bagi Aina, ia menikam terus ke dalam harga diri seorang gadis yang sedang terumbang-ambing di Kuala Lumpur yang asing. Di mata keluarga kekasihnya, dia tidak dilihat sebagai seorang manusia, tetapi sebagai satu kotoran yang boleh dibersihkan dengan cara dihalau. Dan apabila harga diri disentuh ke tahap kemuncak, siapa yang berani jamin dirinya akan dapat mengekalkan kewarasan? Ramai yang bertanya, kenapa hanya kerana beberapa kata-kata hinaan, Aina sanggup membunuh seluruh keluarga? Tetapi tidak ramai yang faham bahawa luka mental yang tidak kelihatan itulah yang membunuh paling cepat. Dia menelan penghinaan, masih mencintai Hafiz, masih percaya Hafiz boleh melindunginya, tetapi kelemahan dan sikap tidak tegas Hafiz pula yang menolaknya ke tepi jurang. Dia percaya pada cinta untuk mencari tempat berpaut. Apabila tiada lagi tempat berpaut, dia beralih kepada ketakutan orang lain untuk membuktikan nilainya. Akhirnya, rancangan untuk memberi amaran bertukar menjadi jenayah pembunuhan. Tiada lagi cinta, hanya tinggal rasa malu kerana dihina dan darah untuk membersihkan rasa malu itu. Sebuah masyarakat yang masih mempunyai banyak papan tanda larangan. Di sebalik tragedi di Muar itu, ada satu persoalan yang lebih menghantui. Berapa ramai lagi Aina yang lain sedang merayau-rayau di bandar-bandar ini? Mereka yang dilabel sebagai perempuan kelab, perempuan servis, perempuan rosak. Kita sering berkata setiap pekerjaan adalah halal, tetapi sebenarnya hati manusia masih membezakan dengan ketara. Yang bekerja di pejabat itu lebih bernilai, yang menuang arak itu perangai buruk, yang menuang bir untuk mencari rezeki tidak layak mendapat keluarga yang baik. Papan-papan tanda larangan yang tidak kelihatan didirikan di mana-mana, menolak mereka yang mendambakan untuk menjadi istri, ibu, dan menantu ke tepi. Memaksa mereka berjuang sendiri untuk menjaga harga diri yang rapuh dengan apa cara sekalipun. Sehingga apabila seseorang itu tidak lagi mempunyai tempat bergantung, tiada siapa yang sudi mendengar, kebencian akan menemui ruang kosong untuk menanam benih. Cuba kita tanya diri sendiri, jika Hafiz cukup tegas membela kekasihnya, mungkin Aina tidak akan terdesak sehingga ke jalan mati.
Jika ibu bapanya cukup bijak untuk mengajar anak cara memilih pasangan tanpa menggunakan pisau yang bernama penghinaan, mungkin makan malam itu tidak akan menjadi pencetus api. Tetapi semuanya hanyalah kalaulah, dan tragedi apabila sudah ditanam dengan darah, tiada kalaulah yang cukup kuat untuk membersihkannya. Sebaik sahaja perbicaraan ditutup, semua orang pulang ke rumah dengan cerita yang heboh. Tetapi perkara yang paling penting adalah, jangan jadikan pengajaran ini sebagai cerita lama untuk bersembang kosong. Satu kata penghinaan boleh membunuh kepercayaan, satu pandangan hina boleh menolak seseorang menjadi penjenayah. Kejahatan tidak tumbuh dari besi keluli, ia tumbuh dari ruang kosong antara manusia apabila kasih sayang digantikan dengan penghakiman. Mungkin di sebalik jenayah di Muar itu, perkara yang paling menghantui bukanlah 5 nyawa yang pergi, tetapi bagaimana 5 nyawa yang tinggal akan hidup apabila hati mereka senantiasa dihantui oleh prasangka, harga diri, dan penyesalan karena tidak tahu mengucapkan kata-kata yang lebih lembut. Menjaga satu sama lain dengan lebih erat ketika masih ada masa, sehingga ke penghujungnya barulah kita sedar apa yang membunuh sebuah keluarga bukan sahaja senjata, tetapi perkara-perkara yang tidak kelihatan, prasangka, harga diri, dan ego yang tertutup. Keluarga Pak Cik Hamid memilih untuk menutup pintu, melindungi maruah, tetapi lupa bahawa hati anak lelaki mereka juga perlukan tempat bersandar. Hafiz memilih untuk mencintai, tetapi tidak cukup kuat untuk mempertahankannya. Manakala Aina, dia mempertahankan cinta dengan cara mempertahankan harga diri yang sudah koyak dan akhirnya membayar dengan nyawa orang lain. Tragedi seperti ini tidak jarang berlaku dalam masyarakat kita. Berapa banyak anak-anak yang membesar di antara ayat-ayat jangan malukan keluarga, jangan berkawan dengan budak rosak, sehingga apabila cinta, harga diri, dan rasa dihina bertemu, ia menjadi seperti bom yang tidak mempunyai pin keselamatan. Jika ada satu kesimpulan yang boleh diambil dari semua ini, ia adalah mencintai saja tidak cukup. Menjaga satu sama lain itu yang lebih penting. Dan menjaga satu sama lain berarti tahu melihat orang lain sebagai seorang manusia, bukan sebagai satu noda, bukan sebagai barang yang tidak layak. Jika manusia hidup bersama tetapi sentiasa melabel, menghina, dan meletakkan prasangka, walaupun sudah memakai cincin kawin, mereka sebenarnya sedang menanam benih kebencian untuk hari esok. Melalui kisah keluarga di Muar ini, tanyalah diri kita, adakah kata-kata yang pernah kita lontarkan telah melukai seseorang tanpa kita sadari? Adakah orang yang pernah kita pandang sebelah mata? Menolak mereka keluar dari sempadan untuk disayangi? Adakah rasa harga diri yang sedang membesar di dalam hati seseorang hanya kerana kita lupa bertanya, awak okey tak? Kerana jenayah tidak tumbuh dari pisau atau parang, ia tumbuh dari ruang kosong antara manusia. Dan jika kita tidak mengisi ruang kosong itu dengan persefahaman dan rasa hormat, suatu hari nanti kita sendiri mungkin secara tidak sengaja menjadi saksi atau mangsa kepada rancangan pembunuhan yang penuh air mata seperti di Muar ini. Ada tragedi yang ditutup dalam fail jenayah. Hai semua, terima kasih kerana sudi mendengar sehingga ke penghujung cerita. Saya teringin nak tahu, korang yang sedang mendengar ni dari mana ya? Cuba tinggalkan komen di bawah. Seronok juga kalau dapat tahu pendengar saya ada di mana-mana. Jadi, apa pendapat korang tentang cerita kali ini? Korang rasa macam mana? Ada tak bahagian yang paling korang suka? Atau mungkin ada pengajaran yang boleh kita ambil bersama? Saya suka sangat baca pandangan dan komen dari korang semua. Apa-apapun, saya doakan semoga anda semua yang mendengar ini sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat dan dilindungi Tuhan.
Semoga segala urusan kita dipermudahkan dan kita semua sentiasa berada dalam ketenangan. Jaga diri baik-baik ya. Dan akhir sekali, kalau korang sendiri ada kisah atau cerita menarik yang ingin dikongsikan, jangan segan-segan untuk tulis di ruangan komen. Mana tahu cerita Anda boleh menjadi inspirasi atau hiburan untuk kita semua di sini. Jom kita sama-sama berkongsi cerita.